Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua bakal jutawan Maxima? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so hari ni seperti biasa dalam program Talk with CEO yang mana hari ni kita bawakan khas untuk anda semua. Hari anda bersama dengan CEO kita iaitu Encik Saifil Faris. Jadi sebelum kita nak memanggil beliau, boleh tak saya nak interview dalam seorang dua? Untuk berkongsikan sedikit tentang apa yang anda dapat take away daripada topik yang dibawakan oleh CEO kita pada minggu lepas. Someone boleh share kan? Share sesuatu apa yang anda dapat. Okay, Abang Syarul boleh share? Jadi, Ya bang. suara okey tak? Suara okey. Okey alright. Okey. So, Apa yang abang boleh dapat dalam abang punya topik bersama dengan kita punya CEO? Alright, boleh cerita sikit bang secara ringkas. okey, alhamdulillah. 1 2 3 4 5 6 7. Oh, 7 ilmu dapat tu ni. 7 ilmu dapat Okey, boleh cerita sikit apa yang abang dapat? Okeylah, sebab hari ni bos nak sambung yang ke-8 kan. Sebenarnya topik ni Abang Syarul dah dengar di Indonesia lah. Masa bos bagi dekat Indonesia. So apa yang Abang Syarul nak cakap yang setakat 7 ni. Apa yang kita buat sebenarnya kena jadikan kebiasaan. Bersoalan dengan tadi Eddie bagi motivasi punya video tu. Memang betul. Kadang-kadang apabila kita nak mencapai satu kejayaan, sebenarnya kebahagiaan tu wujud apabila ia menjadi habit, kebiasaan. Kan? Abang Syarul setuju dengan apa yang motivasi punya talk tadi tu daripada tadi kita dengar tadi. Tony Robin. Tony Robin tu. Sebab kadang-kadang bila contohnya, pada dia Abang Syarul lah. Kadang-kadang bila kita capai 1 juta, kita rasa, wow, best. Kan? Sebenarnya pencapaian 1 juta tu mungkin makan masa satu hari je. Kita punya rasa seronok. Kan? Dan untuk dia nak kekal, sebenarnya kita kena lakukan dia sebagai satu kebiasaan dan kita rasa kalau aku boleh capai, kenapa orang lain tak boleh capai? Kan? Yang mana kita rasa kita punya pencapaian tu kena dikongsikan dengan orang lain supaya kita punya emosi tu, kita punya rasa tu, kita punya perception tu dan kita punya ilmu yang kita ada dan tindakan yang kita lakukan tu dan doa yang kita selalu buat, ia menjadi satu pattern untuk kita lihat orang lain juga. Bila orang lain pun capai macam mana kita capai dan dia melakukan benda yang menjadi satu kebiasaan, seperti yang kita lakukan, kita rasa itulah sebenarnya kebahagiaan ni. Kan? Maksud arti kata Abang Syarul ni, bila kita dapat menjayakan orang di bawah rangkaian kita, maksudnya itulah kebahagiaan pada Abang Syarul, betul? Ya. Contoh yang paling senang kita faham, misi syarikat adalah transforming life, kan? Yang mana Abang Syarul yakin Maxima, terutama semua pengurusan Maxima daripada founder sampai ke pengurusan top management semua management akan rasa bangga jika ahli Maxima yang betul-betul fokus dalam perniagaan ini semua jadi jutawan. Dan Abang Syarul rasa itulah sebenarnya kebahagiaan. Contoh macam Cik Eddie lah. Betul-betul lumus Abang Syarul tengok hari-hari. Kan? Nak menyampaikan ilmu tu. Kalau semua berjaya, Abang Syarul rasa dia tidak boleh dibayar dengan duit. Dia tidak boleh dibayar. Kejayaan ahli Maxima adalah kepuasan bagi kami. Yes, kepuasan yang Abang Syarul rasa dia menyentuh hati nurani dia. Ya, betul. Yang tidak boleh dibayar dengan duit, tidak boleh dibayar dengan apa jua,
hanya doa yang semana matlamat kita. Kalau hari ini Cik Eddie tak ada, orang akan rindu. Alamak, mana Abang Eddie kita ni. Kalau satu hari tak dengar Abang Eddie kita bercakap, rindu rasa. Macam tu lah, macam arwah abang kita kan. Okay, so itu daripada apa yang take away yang Abang Syarul dapat daripada topik yang kita bincangkan pada minggu lepas. Hari ini dia masih lagi dalam shape your result, tapi dia punya topik, subtopik dia tu lain sikit. Okay, dia berkenaan dengan perubahan. Perubahan yang boleh, orang cakap tu, perubahan tu sebenarnya boleh berlaku dalam sekelip mata saja. Boleh berlaku dalam sekelip mata saja. Yang penting kita nak ataupun tak nak, itu paling penting. Alright, so are you ready semua? Ready Kasih semangat sikit. Sebab hari ni, hari kita hari Sabtu kan. Kita nak betul-betul full swing ni. Kita nak betul-betul all out. Alright. So, kita tak nak buang masa lagi. Kita bagi terus bagi tepukan yang gemuruh untuk CEO Maxima, Encik Saifil Farid. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah makan belum? Baru lepas. So hari ni bos, kita dalam topik ni kira topik ni adalah sambungan ke apa bos? Sambungan. Okay bos, by the way kita just nak bagi tahu pada dia orang. Okay, sekarang ni baru ada 87 orang. Okay, ada 87 orang. Nah, peserta yang layak untuk cabutan bertuah hari ni, nama ada 113 orang. Okay, 113 orang. Daripada Sabtu lepas sampailah semalam, okay, ada 113 orang. Jadi, baru ada 88 orang. Maksudnya siapa yang ada dalam Zoom ni, insya-Allah berpeluang untuk memenangi. Tapi kita punya syarat, 3 kali panggil, tak jawab, tak ada, burn. Kita akan bawa kepada minggu hadapan. Wang tu berganda lah. Wang tu berganda sampai kalau kata sampai tak ada orang juga, tiba-tiba wang tu dah 10,000. Orang tu lah yang dapat. Amin. Menarik. Okay, so kita teruskan kepada CEO kita, Encik Saifil Farid. Okay, so ada yang cakap baru selesai dinner. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam Maxima. Selamat malam semua. Selamat malam. Waalaikumsalam. Okay, so seperti biasa, kalau kita nak mengubah sesuatu dan kalau kita nak go forward dengan cemerlang, kita mulakan dengan diri kita sendiri, bukan dengan orang lain. Saya perlukan semangat dan senyuman 1 juta dari semua. Kalau boleh 2 juta silakan. Kalau tak dapat 2 juta, pakai 10. Kalau tak dapat pakai 10, pakai 100 juta. Tak dapat pakai 100, jangan kurangkan. Pakai 1 bilion. Rupiah pun tak apa. Janji dia punya angka tu besar. Sebab kita perlukan semangat. Okay. Alhamdulillah. Tadi di kesempatan sebelum bermula acara ini, saya rasa tadi Cik Syaza kita ada mainkan beberapa video. Di antara video itu adalah video daripada Tony Robbins. Alhamdulillah, kita berikan tepukan kepada Cik Syaza. Mungkin ada yang tak kenal, ada orang di balik tabir daripada Zoom ni sebenarnya. Dan bagaimana kalau anda tengok daripada video Tony Robbins tu, semangat ataupun tidak? Ada belajar sesuatu daripada video tersebut? Pasti belajar sesuatu. Dia punya topik dalam video tadi ringkas je. If you want to change anything at all about your life, raise your standard. Itu je dia cakap. Maksud standard tu. Jadi yang dia cakap banyak-banyak tadi bahasa orang putih. Jadi mungkin saya nak ambil kesempatan, alang-alang dah tengok video tadi, kita kupas sikit je apa dia maksud raise your standard. Raise your standard ni adalah meningkatkan apa sahaja yang kita boleh tingkatkan dalam kehidupan kita. As simple as that je. Contoh, hari ni kita senyum sampai parat ni. Sekarang kita kena senyum, sikit lagi naik ke atas. Raise your standard. Kalau dulu kita senyum dalam event macam ni, you boleh bertahan senyum hanya untuk 2 minit. Dah disuruh senyum, senyum lah. Cuba senyum sampai habis event 1 jam, boleh? Mungkin susah.
So cuba senyum 10 minit, 30 minit daripada sekarang boleh. Itu namanya raising your standard. Betul tak? So apa lagi standard yang kita boleh buat dalam kehidupan kita? Kita boleh raise your standard. Kalau pergi masjid, letak kat dalam tabung surau, mungkin duit RM1 by default. By default. Dalam niat hati pun, bila buka dompet pun dah fikir RM1. Tak. Tapi raising your standard, maksudnya kali ni kita keluarkan RM1 tetapi 2 helai. Jadi RM2. Raising your standard. Nampak? So kalau kita buat baca buku, for example, kita selalu baca selai. Raising your standard, maknanya kita baca 2 helai. Raising your standard. Hari ni kalau kita fokuskan nak dapat income, pendapatan harian RM300, kita tukar, kita naikkan goal kita kepada RM350. Raising your standard. Hari ni kalau kita study, mungkin kita hanya menggunakan memory power. Sebab kita rasa power sangat memori kita sebab dah makan BRX setiap hari, betul? Tetapi raising your standard maksudnya hari ni kita ambil kertas, kita ambil pen dan kita tulis dan catatkan apa yang kita tulis. Untuk orang yang dah catatkan apa yang ditulis, kita raise your standard. Maksudnya apa? Kita ambil apa yang kita dah tulis, kita ulang kaji dong. Ini Malaysia. So kita ulang kaji benda yang kita dah belajar. Itu raising your standard. Bagi orang yang ulang kaji benda yang dia belajar, ambil apa yang kita dah tulis, tampal dekat bilik. Itu raising your standard. So, kita pergi jumpa dalam meeting Zoom ni, kita rasa, alah, setakat meeting kat Zoom, duduk kat rumah, kalau aku tak mandi pun bukan orang tahu. Orang memang tak tahu sebab ini bukan tentang orang lain, ini tentang diri kita. So, pergi mandi dululah. So, kalau memang Zoom sentiasa mandi, tak ada masalah. Okey, apa yang boleh buat? Pakai perfume, pakai deodorant. Pakai minyak wangi, biar cantik-cantik. Sebab apa? Salah satu cara untuk kita meningkatkan apa yang kita dapat semasa kita nak menuntut sesuatu adalah dengan persediaan diri. Dan itu termasuklah dengan mengadakan diri kita. Raising your standard in terms of keselesaan tubuh badan kita. Fizikal kita, environment yang kita ada. Mungkin lampu gelap dan sebagainya. Mungkin video kita tidak terang. Mungkin processing power komputer kita kurang cantik. So kita upgrade sebab kita nak raise standard untuk kita dalami ilmu yang kita nak serap. So raising your standard. Dan bayangkan hari ni kita belajar pakai Zoom atau kita hanya belajar melalui buku atau mungkin ada kesempatan datang ke event dan seminar di Office Maxima. Bayangkan raising kita punya standard untuk menuntut ilmu sehingga kan kita boleh belanjakan wang untuk travel. Bak kata pepatah, tuntutlah ilmu sehingga negara China. Itu raising our standard. Dan anda bayangkan ketika Tony Robbins tadi mungkin bercakap di depan kita menggunakan video, saya berkesempatan berguru dengan Tony Robbins berkali-kali di depan mata saya sendiri. Di Singapura, di Netherlands, di Amerika. Jadi aura dia memang sampai direct. Boom. So raising your standard juga. Dan raising your standard ni tidak akan berakhir. Sebab setiap hari ada sahaja perkara yang kita boleh raise dalam kehidupan kita. Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah perubahan hidup dan progres ke depan yang kita akan nampak sentiasa berlaku walaupun sedikit setiap hari. Dan berbanding dengan orang yang tak pernah raise apa-apa, bayangkan cara makan yang sama hari ini dengan 10 tahun yang lepas, cara pakaian yang sama hari ini dengan 10 tahun yang lepas, basically semua benda pun sama hari ini dengan 10 tahun yang lepas. So bagaimana agak-agak sekiranya keadaan kehidupan hari ini dengan 10 tahun yang lepas? Sama. Because the standard is the same. So, the moment kita mengubah standard itu, bukan bermaksud kita kena jadi orang yang berstatus tinggi, bukan kena jadi orang yang sombong, bukan kena jadi orang yang ego, tetapi kita meningkatkan taraf kehidupan kita dengan cara meningkatkan banyak elemen dalam kehidupan kita sendiri. Sikit kita kumpul, kita akan transform menjadi seorang manusia yang luar biasa. Berikan tepukan kepada anda di bahu. Tidak ada, berikan ucapan kepada tahniah kepada diri kita sendiri. Sebab kita hari ini, kenapa kita ada kat sini? Sebab kita nak raise our standard. Alhamdulillah.
Okay, so minggu kemarin, minggu lepas kita dah go through bak kata Abang Syarul tadi 7 elemen. Elemen yang pertama tu Abang Syarul mulakan dengan mulakan dengan result ke dengan pray? Saya terlupa kat mana saya berhenti. Saya berhenti kat mana sebenarnya? Mula-mula bos cakap tentang result. So saya berhenti dekat? Berhenti dekat ni. Berhenti dekat perception. Oh, berhenti dekat perception Okay. So hari ni apa yang kita buat kita akan bergerak secara laju untuk 7 elemen pertama. Sebab saya percaya kalau kita nak garap sesuatu benda tu dengan lebih pemahaman yang lebih kuat, kita harus mengulang benda tu dan kita tak akan ulang lama lah. Kita just go through secepatnya lah. Okay, ini apa yang kita study, yang kita cuba dapat belajar pada minggu lepas, iaitu bagaimana untuk kita shape our result. Macam mana boleh kita engineer ataupun kita usahakan untuk dapatkan hasil ataupun result yang kita mahu. Dan daripada apa yang kita cuba belajar adalah kita nak memahami ada banyak elemen yang selama ini mungkin kita tak sedar ataupun kita tidak tahu, tidak ambil peduli. Dan elemen-elemen ini sebenarnya menentukan bagaimana perjalanan kita untuk dapatkan hasil yang kita mahukan. So kita bermula dengan mengetahui dulu hasil yang kita nak. Ini penting sangat-sangat. Saya dah banyak kali ulang ni, especially dalam topik marketing. Dalam topik marketing, for example, kalau kita nak buat marketing, kita kena tahu audience dulu. Kita kena tahu ikan yang kita nak pancing dulu. Bukan kita sediakan pancing, bukan kita sediakan umpan, bukan kita nak kena sediakan konten dan copywriting dulu, tapi kita kena tahu siapa yang akan baca konten dan copywriting ni. Apa pun kita kena tahu sebenarnya hasil akhir yang kita nak itu sebenarnya apa. Saya beri contoh, kita berada dalam culture di mana kita memang tak tahu hasil akhir itu apa. Ini contoh yang paling jelas. Kalau kita imbau kembali, zaman kita menjadi kanak-kanak, budak-budak lah, zaman tengah nak belajar. So kita ada cita-cita dan kita berimpian. Kebanyakan impian dan cita-cita kita itu kita dapatkan panduannya daripada keluarga, daripada kawan-kawan, daripada cikgu dekat sekolah, daripada culture. Okay? Dan apa yang menjadi cita-cita itu selalunya bukan benda yang akhir dalam hidup kita. Sebagai contoh cita-cita awak? Saya nak menjadi doktor. Saya nak menjadi engineer. Saya nak menjadi cikgu. Saya nak menjadi ustaz dan ustazah. Saya nak menjadi pemandu pilot kapal terbang. Okay, itu contoh. But is that something yang the end? Atau itu sebenarnya benda yang kat tengah-tengah aja? Adakah benda tu yang di akhir atau benda tu yang di tengah-tengah? Sebab setelah kita menjadi seorang pilot, so what? Setelah kita menjadi seorang engineer, so what? Sebenarnya at the first place, kenapa kita nak jadi engineer, pilot, cikgu, peniaga, pemandu, apa sahaja pekerjaan yang kita nak jadi itu, kenapa kita nak jadi apa yang kita jadi? Waktu kita dah besar macam ni, waktu kita dah mempunyai kematangan, kita mungkin boleh berfikir dengan lebih baik. Tetapi waktu kita masih kecil, ini cerita masa kecil ni kan, kita tidak ada idea selain pekerjaan ini menawarkan pendapatan. Gaji besar, dia kata. Status, orang kenal, senang, kerja government, ada pencen. Benda macam ni adalah apa yang ada dalam idea kanak-kanak. Lepas tu bila kita dah dewasa, kita baru sedar, lah rupanya tidak seperti mana yang disangkakan. Okay? Sebab apa? Sebab kita tak terus tahu hasil yang hujung tu apa. Yang kita bekerja tu sebenarnya untuk apa? Nak duit ke? Dan dengan duit itu kita nak buat apa sebenarnya? So ada banyak konflik because kita tak tahu sebenarnya hujung tu kita nak apa. So kalau kita dah tahu daripada awal hujungnya kita nak apa, kenapa kita tak fokus yang hujung? Bukan kita fokus elemen yang kat tengah. So the only reason kita fokus pada elemen yang tengah ini sebab dulu waktu kita kecil kita tidak diajar untuk fokus pada apa yang di hujung. Samalah hari ni topiknya kita nak shaping your result adalah first kali kena tahu kita sebenarnya nak apa. Itu paling penting, okey? Dan dengan nak mengetahui dan dengan mengetahui apa yang kita nak, ramai orang mula berdoa, mula transfer their thought,
mula bercakap dengan kawan-kawan, dengan keluarga, dengan sahabat, mula menulis apa yang dia nak dalam diary, catatan dan sebagainya. So we call it a praying. Maknanya kita meletakkan apa yang kita nak ni supaya semua orang dengar. Dan yang paling penting sekali, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kaya supaya kita dapat apa yang kita mahu. Dan ini adalah satu benda yang kebiasaan juga. Okay? Cuma kadang-kadang ramai orang terperangkap dengan kelebihan berdoa sehinggalah dia hanya berdoa semata-mata, which is still satu benda yang wrong. Sebab kita harus bukan sahaja berdoa. So kalau kita ikut piramid ni nak dapatkan hasil ataupun result, yes, kita mesti berdoa. Tetapi nak berdoa, sebelum itu kita ada foundation yang lebih berat lagi. Kita haruslah menimba ilmu, mengetahui dulu apa yang kita nakkan. Barulah nanti doa itu menjadi satu benda yang membawa kita lebih dekat dengan apa yang kita mahukan. So ilmu ini juga penting, kita dah bincangkan minggu lepas. Kita harus faham yang namanya ilmu ni bukan sesuatu yang kita dapatkan daripada sekolah ataupun hanya daripada guru. Ilmu ini apa sahaja yang kita dapatkan dalam kehidupan kita, baik daripada haiwan, baik daripada cikgu, baik daripada mak bapak, kawan, musuh, pasangan, siapa pun dia, baik daripada orang yang kita kenal ataupun orang yang kita tak kenal, baik daripada orang yang kita sayang ataupun yang kita benci, semuanya kita boleh dapatkan ilmu. Hatta ada satu kisah yang mana kita boleh belajar daripada orang gila. Saya ambil kisah tu dalam masa 1 minit setengah. Pernah tak anda dengar kisah ni? Ada satu kejadian ni di mana satu orang ni dia tengah bawa kereta, tiba-tiba tayar dia pancit. Bila tayar dia pancit, dia keluar daripada kereta, dia terus jack kereta dia. Sebab apa? Dia nak tukar tayar dia. Dan kita tahu tayar ni kan ada 4 skru, 4 punat dia. Okay. So dia buka 4 skru ni punat, dia tukar tayar dia, masukkan tayar baru. So bila dia nak cantumkan balik, pasangkan balik skru yang 4 ni, okay, apa yang terjadi adalah tiba-tiba keempat skru ni jatuh masuk dalam longkang parit kat tepi tu, tepi jalan. Oh my God. Dia pun pening kepala. Macam mana aku nak gerak sekarang ni? Tayar dah tak ada skru. Dah tak boleh pasang balik. Okay. So agak-agak kalau tuan-tuan dan puan berada dalam posisi itu, nak buat macam mana? Kemudian tiba-tiba kebetulan ada seorang mamat yang tak siuman, yang gila dekat kawasan tu, dan memang semua orang kenal dia tu gila. memang tak siuman. So mamat tu cakap lah, itu pun susah ke? Senang je. Ambil je satu skru daripada 3 lagi tayar yang ada, letak dekat tayar yang you dah tukar tadi. Jadi setiap tayar akan ada 3 skru masing-masing. Jadi bolehlah berjalan untuk sementara. Pergilah ke workshop, tambahlah lagi skru tu nanti. Tapi itu adalah solusi yang genius. Jadi orang yang punya kereta ni tadi, dia macam terkebil-kebil. Sebab dia sekarang ni diberi idea oleh orang gila. Lepas tu dia macam tak boleh terima tau. So dia tanya dengan orang gila ni, kau kan gila? Agak-agak apa orang gila tu jawab? Ni ramai tak tahu jawapan ni kan? Orang gila saya tahu jawapan dia. Aku gila tapi tak bodoh. Betul? Yes. Aku memang gila tapi aku tak bodoh. Dia cakap. Okey, itu cerita selingan lawak, tapi ambillah iktibar daripada cerita tu. Okey, sebab banyak sangat idea dalam dunia perniagaan, dalam kehidupan kita ni. Dia datang daripada siapa pun. Macam Ajinomoto kan? Ajinomoto, produk itu naik daripada idea seorang pekerja yang tugasnya membersihkan pejabat. So ketika mana satu syarikat tu dah pening macam mana nak meningkatkan jualan Ajinomoto, sebab pengguna dia tak habis-habis pakai satu produk tu kan. Si pembersih ni tukar, dia cuba tengok produk tu, dia kata, bos, besarkanlah lubang tu bos. Lubang tu kecil sangat, bila nak habis Ajinomotonya? So iya tak iya. So dia orang pergi buat apa? Dia orang besarkan lubang-lubang Ajinomoto, cepat sikit habis Ajinomoto. Dah
banyak Ajinomoto terjual daripada sebelumnya. So idea, ilmu dan banyak benda pengalaman ni kita kena faham. Kenapa benda ni penting saya nak cakap hari ni? Sebab saya merasakan secara peribadi kadang-kadang melihat ramai orang yang ada rasa sombong dalam hati. Kadang-kadang kita rasa macam takkanlah aku nak belajar daripada orang ni, takkanlah aku nak belajar dengan dia, takkanlah aku dah ada status, dah ada nama, dah ada title nak pergi seminar kot. Takkanlah aku pergi seminar nak sama-sama duduk rapat-rapat, nak buat aktiviti, nak hore. I mean, kerana kita cuba untuk menjaga certain status ataupun kita memilih untuk menimba ilmu berdasarkan status ataupun belief system kita, akhirnya kita tak dapat ilmu yang kita perlukan. Sedangkan kadang-kadang kita perlu ilmu itu dan ilmu itu datangnya daripada orang-orang tertentu yang sebenarnya dia itu tidak ada status sama sekali, tidak ada nama sama sekali. Tapi dia cukup mahir dan pakar dengan apa yang dia buat. Anda tak boleh belajar macam mana nak jadi orang yang paling hebat memancing ikan dekat universiti. Nak belajar memancing ikan yang paling hebat, you pergi cari juara memancing berita harian ke, contoh macam tu. Okay. Anda nak belajar memasak yang paling hebat dan luar biasa, juga bukan dalam sekolah. Dalam sekolah boleh belajar teori, tetapi anda kena cari owner-owner restoran ataupun yang memang hari-hari kerja dia duk pergi memasak, dan masakan dia itu, resepi dia itu dimakan oleh ramai orang dan orang puji masakan dia sedap. Maksud saya macam itulah. So kita kena tahu yang namanya ilmu ni dia bertaburan. Okay? Dan sifat kita terhadap ilmu itu akan menentukan sama ada kita dapat ataupun tidak untuk memiliki ilmu yang kita cari. Seterusnya, kita juga belajar bahawa kita kena ambil tindakan. Bukan saja berdoa. Saya daripada tadi rupanya tengok slide tapi saya tak share screen. Patut saya rasa macam aneh dan pelik. So izinkan saya share screen. Saya tak sedar bahawa saya tak share screen dan kebetulan tidak ada orang yang tegur. So saya pun sebenarnya shock sendiri. Aduh. Shock sendiri aku. Okey, minta maaf. Dah nampak ya screen yang saya baru saja share kan? Alhamdulillah. Okay, saya susun balik monitor. Okey. Jadi kita bukan sahaja kena berdoa, kita kena mengambil tindakan dan bukan tindakan yang biasa. Dan mindset kita kena jelas dengan perkara ini. Kita kena bertindak massively. Bertindak yang sungguh-sungguh. Bertindak yang melebihi kebiasaan secara konsisten, secara orang kata masif ni macam mana? Bertindak yang besar, bukan sekadar bertindak kecil. For example, kalau kita tengok aktiviti harian, antara benda yang kita buat adalah kita gosok gigi. Ada tak yang tak gosok gigi? Gosok gigi apa jadi kalau kita gosok gigi 1 tahun 1 kali? Gigi kita bersih tak? Gigi kita cantik tak? Terhindar daripada penyakit tak? Tak ada maknanya. The only reason kita boleh memiliki mulut yang bersih, okay, dan terhindar daripada penyakit apabila kita berus gigi setiap hari. Kalau sebulan sekali, tak ada jadi apa dah. Sama. Kadang-kadang kita ni nak membina badan, okay, nak menyihatkan tubuh badan, nak membina otot. Jadi apa? Kita pun masuk pergi ke gym. Kita pergi ke gym sebulan sekali. Setelah 6 bulan, kita menuntut. Kita nak tahu daripada cikgu kita ataupun kawan-kawan kita yang memang orang gym. Dia kata, aku dah pergi gym dah. Berapa lama kau dah pergi gym? 6 bulan aku dah pergi gym. Tak jadi apa pun kat badan aku. Berapa kali kau pergi gym? 1 kali sebulan. Memanglah tak jadi apa. Sebab sebulan sekali. So kalau kita nak ada perubahan, kita kena ambil masa sekurang-kurangnya mungkin 3 kali seminggu. 4 kali seminggu ke gym. Baru kita akan dapat impact dan hasilnya. Dan ini yang dikatakan sebagai mindset kepada action kita. Ramai orang yang dia tahu. Yes, semua orang tahu benda-benda ni. Hello, apa yang kita ngomel ni, semua orang tahu. Bukan ada yang tak tahu pun. Bezanya hari ini kita dengan orang lain adalah macam mana mindset kita terhadap elemen yang ada dalam piramid itu. Ini je bezanya. Okay?
So hari ini kita kena tahu, kita kena buat massive action. Dan sebelum kita ada action itu, kita kenalah ada ilmu yang betul. Bukan sekadar action. Saya beri contoh. Apa yang Bruce Lee cakap? I fear not somebody who practice 10,000 kicks one time. 10,000 types of kicks one time. But I fear someone who practice one type of kicks 10,000 times. Bruce Lee cakap, dia tak takut kalau dia jumpa ada orang yang berlatih 10 jenis gerakan pukulan sebanyak satu kali. Dia tak heran pun. Yang dia takut kepada orang yang belajar satu jenis cara pukulan tetapi dia berlatih sehingga 10,000 kali. Masya Allah. Itu yang dia takut. So, beza antara orang yang buat 10,000 dan orang yang buat satu gerakan 10,000 kali ni tadi adalah daripada segi ilmu dia. So, sebelum dia nak bertindak, apa ilmu dia? So, hari ni kita selalu rasa macam kita bukan jenis orang yang tak berusaha. Kita ni adalah orang yang rajin, orang yang dah berusaha. Dan kita berusaha tu bersungguh-sungguh sehingga kadang-kadang dia mengambil masa yang banyak, dia mengambil keringat yang banyak. Kadang-kadang kita sehingga kan mengorbankan masa dengan keluarga, bergaduh, macam-macam lagi. Jadi pendek kata, bukan orang yang tak berusaha, tapi berusaha bersungguh-sungguh. Tapi tak lagi mencapai apa yang dia nak. Kadang-kadang dia bukan tentang usaha kita, tetapi kerana apa yang kita buat tu memang tidak akan mendapat apa yang kita nak. Sebab ilmu yang salah. Jadi betulkan dulu ilmu yang kita perlukan in order untuk kita dapat apa yang kita nak. Okey, so seterusnya kita dah tahu juga minggu lepas kita belajar tentang emosi. Bagaimana kita ini tidak akan buat satu-satu perkara itu dengan sungguh-sungguh, dengan konsisten kalau kita tidak berdamping dengan emosi yang kuat, yang betul. Emosi kita macam so-so je. Buat-buatlah, kalau tak buat pun tak apa. Kita tidak ada benda tu. Dan bila kita tidak ada kefahaman tentang betapa pentingnya kekuatan emosi, kita juga tidak akan cuba untuk membuat ritual, habit yang kita buat setiap hari supaya kita kekal dengan emosi yang kita perlukan. Berapa orang hari ini yang bangun tidur tadi, you berada dalam keadaan sangat bersemangat ketika bangun daripada tidur, kekal semangat sebelum mandi, kekal semangat selepas mandi, tetap bersemangat selepas tidur waktu Zuhur, tetap bersemangat setelah waktu asar, masuk maghrib tetap bertenaga, masih lagi aktif dan tidak gementar, dan masih lagi kekal dengan semangat yang sama atau lebih daripada ketika you bangun daripada tidur pagi tadi. Itu semua ditentukan melalui ritual, habit yang kita lakukan dan apa yang kita tempuhi sepanjang hari kita juga. Walaupun kadang-kadang kita ada why yang kuat. Saya tahu kenapa hari ini saya perlu berjuang. Tetapi aktiviti-aktiviti yang kita jalankan sepanjang hari itu tidak membolehkan kita ada emosi yang betul. Tak kuat. Jadi tetap sahaja kita boleh kalah dengan emosi kita sendiri. Jadi kita bertanggungjawab kepada diri kita sendiri untuk protect, untuk ada firewall terhadap emosi kita, dan kita juga harus ada ritual, habit yang membolehkan emosi kita ini maksimum kepada apa yang kita nak ambil tindakan. Okay, dan selalunya kita perlukan emosi yang positif, semangat, gembira, bersyukur, ikhlas dan sebagainya yang positif-positif ni. Dan caranya dan tekniknya ada banyak. Itu yang kita duk pergi belajar tu kan. Kita solat, ada yang solat fardu, ada yang solat sunat, ada yang menggunakan zikir, ada yang menggunakan hobi dia macam memancing, ada yang menggunakan muzik, ada yang menggunakan video, ada yang bersama dengan keluarga, ada yang melihat kepada catatan-catatan di dinding, ada yang mendengar kepada audio-audio yang dirakam, ada yang berpandukan kepada YouTube. Intinya, pendek kata, kita kena ada that ritual yang mana kita memang dah programkan
supaya setiap hari itu kita tidak hanyut dengan emosi kita sendiri. Setuju tak setuju kalau saya nak katakan pada diri kita dan anda semua, siapa kita pada hari ini bergantung kepada apa yang kita dah buat pada masa yang lalu. Tindakan-tindakan kita. So, ambil daripada situ saja. Jadi, tindakan-tindakan kita juga bergantung kepada apa emosi yang kita dah lalui sepanjang kehidupan kita. Daripada zaman kanak-kanak sampai ke hari ini, apa jenis emosi yang kita lalui sebenarnya. Okay? So, itu yang kita nak compoundkan emosi kita ni, supaya emosi kita ni bersedia untuk jalankan aktiviti yang dahsyat. Sebab tu, anda kalau tengok orang-orang yang berniaga, anda semua berniaga lah, betul tak? Kadang-kadang take time untuk break, pergi holiday, ada masa dengan keluarga, ada masa untuk buat hobi masing-masing. Sebab apa? Itu semua untuk recover the emotion, supaya kekal dengan emotion yang sihat. Okay? So, next, bila kita dah bercakap tentang emotion, minggu lepas, kita bercakap tentang bagaimana emosi ini akan menentukan keputusan yang kita ambil. Hello? Kalau tengah marah, especially tengah marah, macam mana keputusan yang kita ambil? Dahsyat. Tidak akan sama dengan keputusan yang kita ambil kalau kita baru je dapat bonus. Kan? Baru dapat bonus 3 bulan pula tu. Tak sama tindakan keputusan yang kita ambil dengan keadaan kita marah. Betul tak? Tak sama cara kita menegur anak-anak di rumah tak kala kita berada dalam keadaan amarah dan dalam keadaan kita merasakan kesyukuran dan keikhlasan pada anak. Berbeza. So, bukan tindakan. Keputusan yang kita ambil itu berdasarkan kepada emosi. Itu tengok piramid. Emosi. Jadi, jagalah emosi sebab emosi yang akan menentukan tindakan kita. Sebab apa? Tindakan ni dia berdasarkan keputusan ini yang kita ambil. So, berapa banyak keputusan yang kita ambil? Macam saya cakap minggu lepas, daripada kita bangun tidur sampailah kita tidur balik, ada beribu-ribu keputusan yang kita ambil. Nak bangun pukul berapa, bila dah sedar, buka mata terus bangun ke tidak, bila dah bangun terus mandi ke tidak, bila dah mandi terus pakai baju ke tidak, lepas mandi buat apa, lepas makan buat apa, sebelum makan buat apa, lepas ni nak call siapa. Banyak sangat keputusan yang kita ambil. Jadi, fokus kepada emotion kita untuk membolehkan kita ambil keputusan yang betul. Kalau kita jenis orang yang selalu ada keputusan yang salah ataupun yang negatif, yang tak betul, tengok piramid. Tengok piramid. Betulkan emosi. Buat sampai you boleh betulkan emosi you. Bukan betulkan decision you. Macam mana you nak betulkan keputusan you yang you nak ambil kalau you masih mempunyai emosi yang sama? Tak mungkin. Jadi tips yang saya bagi kepada anda minggu lepas adalah, kalau kita nak ambil keputusan, kita kena ambil keputusan dalam keadaan diri kita punya emosi yang sangat luar biasa dan cemerlang. Kita kena berada dalam status emosi yang sebegitu. Antara caranya yang kita boleh buat adalah, kalau ada dekat rumah itu trampolin. Kita melompat, naikkan adrenalin. Kemudian pasang lagu yang kita suka. Bukan untuk berhibur, tetapi supaya kita berada dalam mood yang bagus. Kita boleh senyum, kita boleh semangat, dan ketika kita berada di dalam emosi yang terbaik, barulah kita duduk buat keputusan dalam keadaan kita boleh berfikir dengan baik. Nampak? So, jangan ambil keputusan sembrono anytime. Perlu mengikut kepada masa yang sesuai. Okay, ada tak masa-masa yang lain? Saya nak cerita pun rasa bersalah dengan audiens saya yang ini. Tetapi saya cerita saja sebab kalau tak cerita nanti tak tahu pula. Okay, janganlah pergi cari. Kalau nak cari boleh, tak ada masalah. Sebab daripada apa yang saya pergi belajar, ada juga kursus macam mana kalau dia nak buat keputusan tu sebenarnya lepas hubungan suami isteri. Bukan selepas, semasa. Sebab apa? Masa tu tengah macam high, tengah macam happy, yang menarik, yang sangat-sangat kan. So ambil keputusan. Siapa yang buat course ni? Interestingly, benda ni diajar dalam kursus oleh billionaire.
seorang billionaire yang menjual lukisan. Jadi, kalau nak Google lah. Tapi rasa sekadar info. Okay, so next kita ada yang namanya perception dan ini sangat penting. Okay, apa yang kita perceive akan menyebabkan apa yang kita rasa. Nampak tak? So ada satu kisah dahulu, seorang anak ni bapa dia kaki judi. Jadi bapa dia ni menghabiskan duit mak dia, menghabiskan duit keluarga untuk berjudi. Jadi dia ni sangat marah dengan bapa dia, tidak ada hubungan yang baik dengan bapa dia. Sehinggalah apabila dewasa, anak ini tadi telah menjadi seorang businessman yang hebat. Tetapi semakin lama dia merasakan ada sesuatu yang tidak kena dalam perniagaan ni. Terus fully apa yang berlaku adalah dia juga tidak mempunyai hubungan yang baik dengan bapa dia. Dia maki hamun bapa dia, dia kalau balik kampung dia tak nak jumpa bapa dia, tidak bersalam dengan bapa dia. Sehinggalah dia berjumpa dengan seorang sahabat, dia bertanya, apa masalah saya dalam perniagaan saya? Saya dah tak boleh go through, apa pun yang saya buat nampaknya macam tak berkesan, tak menjadi. Jadi sahabat dia ni, dia mungkin orang tu ada sedikit kelebihan, dia tanya-tanya, you dengan bapa you okey tak? You dengan ibu you okey tak? Jadi dia pun mengaku, saya dengan bapa saya ni tidak mempunyai hubungan yang baik disebabkan bapa saya itu begini-begini. Tapi sebenarnya boleh tak you cerita kenapa yang you macam tak boleh terima sangat bapa you? Memanglah dia tu kaki judi. Tetapi apa sebenarnya? Dia kata masa dia kecil, dia menabung dalam satu tabung buluh. Jadi pada satu hari ini, dia terlihat bapa dia sedang pegang tabung buluh dia, memegang duit wang simpanan dia di meja judi. Sambil tunjukkan kepada kawan-kawan dia di meja judi. Dan dia mengamuk sejak hari itu, dia mengamuk, dia pergi tendang bapa dia disebabkan bapa dia yang pegang tabung buluh tu, dan sejak hari itulah sebenarnya dia hilang hormat terhadap bapa dia. Okay, so sahabat ni tadi cakap tak apalah macam ni. You balik kampung, you jumpa bapa you minta maaf dengan dia. Sebab apa-apa pun itu bapa you, dan keredaan kehidupan you dan keredaan daripada Tuhan juga bergantung kepada mak bapa you. So baliklah. So encik ni, tuan ni tadi balik. Dia pun balik kampung. Jumpalah bapa dia tadi dengan keadaan yang serba salah, tak menentu. Dia sampai rumah, bapa dia cabut lari. Dia masuk ruang tamu, bapa dia keluar. Bapa dia kat dapur, dia masuk dapur, bapa dia pun cabut. Masing-masing sebenarnya bapa dia mengelakkan dia lah. Okay. So sehinggalah akhirnya dia dapat tangkap sahaja bapa dia, minta maaf sangat-sangat kepada bapa dia. Dia minta maaf. Dan dia memohon keampunan dan keredaan daripada bapa dia dan minta izin, minta bapa dia doakan supaya dia senang dalam kehidupan dia, urusan kehidupan dia berjalan dengan lancar dan sebagainya. Bapa dia maafkanlah dia dengan sebaik-baiknya. Tetapi yang dia nak tahu, bapa, kenapa you ambil wang saya? Kenapa you curi wang saya? Kenapa you ambil wang dari tabung saya, simpanan saya untuk you pergi berjudi? Itu yang dia tak faham, dan itu yang berlega dalam kepala dia sampai dia dewasa. Bapa dia cakap, wahai anak, bapa tak curi, bapa tak ambil duit kau. Bapa sebenarnya tengah tunjuk kat kawan-kawan bapa, anak aku ni pandai menabung. Kau tengok ni, ini tabung dia. Bapa sebenarnya bangga dengan anak tu. Bapa dia sebenarnya bangga dengan dia. Dan duit dalam tabung tu tak berisik pun. Tak terusik pun. Tetapi perception. Tak kala mana anak tadi melihat bapa dia sedang pegang tabung dia di meja judi, dia terus beranggapan bahawa bapa dia mencuri dia, sedangkan perkara sebaliknya adalah bapa dia
sedang sangat bangga dengan dia sehinggakan bapa dia cakap, aku memang judi, aku memang buat benda yang tak baik. Tapi aku bangga dengan anak aku yang dah pandai menabung daripada kecil, cari duit sendiri, kumpul duit sendiri dan ada cita-cita nak jadi orang yang berjaya dah besar nanti. Perception tuan-tuan dan puan-puan. Tak kalah sama dengan fitnah. Tak kalah sama dengan fitnah. Kebenaran daripada sesuatu perkara. Sebab itu kita kena belajar untuk faham lebih tentang yang namanya persepsi. Sebab persepsi akan menentukan apa atas persepsi. Tengok piramid. Apa di atas persepsi? Di atas persepsi adalah emosi. Dengan hanya salah kefahaman, cara pandang, dia bukan cara pandang pakai mata, cara pandang pakai minda dan hati, perasaan yang terbentuk itu sudah berbeza. Dan berdasarkan perasaan tadi, tengok atas piramid lagi, si anak membuat keputusan untuk kurang ajar dengan bapa dia, membuat keputusan untuk tak bertegur, untuk tak hormat, untuk ada rasa tak sayang dan sebagainya. Emosi dia rasa marah, tak sayang, benci, dan disebabkan keputusan itu, tindakan-tindakan yang dia ambil semua adalah membelakangi bapa dia sendiri. Nampak? Dan akhirnya ketika mana dia berdoa pun nama bapa dia tidak ada dalam doa-doa dia. Tak ada. Dan bagaimana hasil yang dia nak? Dia tak dapatlah apa yang dia nak. Penting atau tidak persepsi. Kadang-kadang persepsi ni dalam kat rumah sendiri je pun kadang-kadang. Apa pasal you tak masak? Malas ke apa? Padahal mungkin dia sakit. Contoh yang kecil-kecil je. Jadi persepsi ini datangnya daripada mana? Datangnya daripada ilmu. Nampak tak knowledge kat bawah itu? Knowledge, fakta. Jadi sebelum kita nak membentuk persepsi, kita kena belajar untuk menimba ilmu. Dalam konteks macam tadi kita kena cari tahu perkara sebenar yang terjadi, fakta sebenar yang terjadi. Banyak tak dalam member Maxima ada pertelingkihan ke apa ke yang sebenarnya kerana perception. Duduk makan sama-sama dengan sideline. Ada orang ambil gambar masuk social media. Engkau tukar kumpulan persepsi. Padahal mamat tu sebenarnya habis balik daripada event, jumpa kat warung, duduk je lah. Makan, tak ada benda pun. Tetapi persepsi. Dan kita tidak mengambil fakta yang betul. Tidak mengambil tahu apa yang berlaku. So bagaimana untuk kita mendapatkan persepsi yang lebih baik? Bersihkan hati. Sebab dengan cara kita membersihkan hati, tanggapan kita lebih bersih, secara default kebiasaannya kita akan mengundang persepsi-persepsi yang juga bersih ataupun positif. Itu yang kita boleh buat. Okay? Dan mintalah perlindungan daripada Allah dan usahakanlah dengan amalan-amalan yang membolehkan kita mempunyai perspektif ataupun persepsi yang lebih baik. Okay, so next. Belief system. Oh, ini yang baru malam ni. Okay. So malam ini adalah perkara elemen yang baru, belief. Ini sebenarnya sambungan tadi yang saya baru saja cerita. Macam mana kita nak ada persepsi yang betul? Contohnya simple. Kenapa anak pembisnes tadi dia menyangkakan bahawa bapa dia itu mencuri? Persepsi dia bila melihat bapa dia pegang tabung tu, dia memang rasa bapa dia mencuri. Kerana dia dah ada satu belief system sebelum ni. Dia percaya bapa dia jahat. Dia percaya bapa dia adalah role model yang tidak bagus. Dia percaya bapa dia selalu melakukan sesuatu perkara yang tidak baik. Hanya basis kepada kepercayaan itu, apa sahaja, bukan kerana pegang tabung, apa sahaja yang bapa dia buat, dia akan ada persepsi yang negatif. Contoh,
bapa dia pergi ke rumah jiran. Daripada rumah jiran, bawa balik bungkusan makanan. Beras. Okay. Jadi, anak ni tadi, berdasarkan belief system dia, dia boleh ada satu persepsi, bapa aku tak ada duit, tak tahu malu, pergi minta makanan dengan jiran. Sedangkan kemungkinan fakta yang sebenar adalah bapa dia ni jalan-jalan, tiba-tiba ada jiran panggil, minta tolong, boleh tak you tolong saya serahkan makanan ni kepada jiran kita yang sebelah sana lagi. Itu saja. Perception ini menyebabkan tanggapan yang berbeza dengan fakta yang sebenar. Dan dia lahir daripada belief system tadi. Jadi sebab itu kepercayaan adalah satu perkara yang sangat penting. Kita kena tahu apa yang kita percaya sekarang. Okay. So, saya ada satu discussion. Di rumah tadi mengenai pendidikan anak-anak, especially sewaktu kecil. Adakah anak-anak harus diajar menggunakan teori bahawa dia adalah auditory, kinetik, orang yang visual ataupun orang yang lebih banyak membaca? Biasa kan? Saya membawakan satu teori yang saya dapatkan juga saya belajar daripada scientific research, yang mana ada orang pula menafikan teori yang tadi. Jadi saya pula percaya kita kena melihat kepada interest, apa yang sebenarnya diminati oleh anak-anak tadi. Sebab kalau dia tidak ada interest, you bagi dalam bentuk visual, you bagi dalam bentuk audio, you suruh dia melakukan dalam bentuk kinetik, dia tak buat. Tetapi kalau dia ada interest, dia akan buat benda tu visual ke, audio ke, pergerakan ke, dia akan nak buat. Okay? So, bila kita berbahas tentang perkara ini tadi, tentang pendidikan anak-anak, basically kita juga buat research di dalam Google. So ada banyak maklumat yang keluar. Dan setiap maklumat yang kita baca bersama-sama menghasilkan persepsi yang berbeza. Kenapa? Disebabkan apa yang kita dah percaya terlebih dahulu. Saya ambil perkara yang simple. Orang yang beragama mempunyai kepercayaan kepada Tuhan dan bagaimana bentuk Tuhan itu bergantung kepada agama masing-masing. Jadi apabila kita berbahas tentang bentuk Tuhan, apa itu Tuhan di antara Muslim, Kristian, Hindu dan sebagainya, of course dia punya bentuk, cara Tuhan ini, ada kaki, tangan dan sebagainya, perception bagaimana Tuhan itu membentuk sesuatu perkara, apa sifat Tuhan dan sebagainya, dia bergantung kepada apa yang you percaya. Macam mana pun kita bahas, kitab apa pun yang kita gunakan, tetapi dia akan juga berbalik dahulu kepada apa yang you percaya, menghasilkan perception tu. So, hari ini tuan-tuan dan puan, sama macam kita buat bisnes. Macam kita buat bisnes. Okay, kita buat bisnes ni, kita kena tahu dulu kita buat bisnes, apa yang kita percaya tentang bisnes. Apa yang kita percaya tentang wang yang kita dapat. Sumber wang tadi. Apa yang kita percaya tentang menjadi orang kaya. Contoh, kalau kita percaya bahawa kekayaan itu adalah kezaliman ataupun kejahatan. Ada orang kata saya terconteng skrin, sebenarnya bukan saya yang conteng, saya tak tahu siapa yang conteng. Kadang-kadang orang kata kekayaan itu adalah kezaliman ataupun kejahatan, evil. Tetapi dia nak dalam kehidupan dia nak duit yang banyak, dia nak jadi orang kaya. Automatically benda ni dah bercanggah. Sebab apa yang diusahakan tu adalah mencari duit dan kekayaan. Tetapi apa yang dia percaya adalah kekayaan menimbulkan kejahatan. Jadi nak pergi ni macam masih kena tarik handbrake. Pergi tarik handbrake. Berbanding dengan orang yang dia percaya kalau kita tak ada duit, itulah kejahatan sebenar.
Itulah syaitan sebenar. Bila tak ada duit, boleh mencuri, merompak, buat jahat. Jadi bila dia percaya tak ada duit itu sebenarnya jahat, bila dia mencari duit, dia akan pergi meninggalkan kepercayaan dia itu. Meninggalkan benda yang dia percaya. Maksudnya semakin dia banyak duit, semakinlah dia meninggalkan kejahatan. Jadi penting untuk kita tahu apa yang kita percaya. Kadang-kadang itu je masalah kita. Kita tak percaya ni kepada business model kita. Kita tak percaya kepada produk. Kita tak percaya kepada duit. Contoh, kita tak percaya kepada upline. Kita tak percaya kepada manusia. Kita tak percaya kepada sistem. Hello. Semua ni akan mengganggu semua usaha kita. Jadi, mengubah kepercayaan. Tengok balik apa yang kita percaya. Adalah benda yang sangat musak. Sebab tengok piramid. Percaya tu ada dekat mana? Antara yang paling bawah sekali sekarang ni sebenarnya. Nampak tak? Dan dia datangnya daripada ilmu. Datangnya daripada fakta. Daripada kajian. Barulah kita boleh lebih tepat ilmu itu. Kefahaman tentang ilmu itu lebih bagus. Akan membentuk kepercayaan yang lebih tepat. Okay, itu foundation dia. Nampak? So, itu yang ke-8. Dah habis belum? Dah habis belum nak dapatkan hasil yang terbaik ni? Ada lagi ke tak? Ada lagi ke tak? Ada. Ada. So, kita tengok lagi. Seterusnya, macam mana nak hilangkan yang dah conteng-conteng ni? Siapa yang boleh tolong? Saya tak pernah belajar pula macam mana nak hilangkan yang benda-benda conteng. Macam mana nak hilangkan? Tak tahu Okay. So, kita bawa pula cerita tentang mindset. Mindset. Bentuk pemikiran. Cara pemikiran kita. Mindset akan membentuk apa yang kita percaya. Dan apa yang membentuk mindset adalah terhasil daripada ilmu yang kita kutip. Orang selalu cakap mindset, tak percaya. Kalau dalam kursus ataupun seminar, kalau kita bercakap tentang topik skill ataupun strategi, akan ada ramai orang yang join. Bagaimanakah cara? Oh, tak boleh. Kita adakanlah Zoom minggu depan, contoh. 7 kaedah mendapat wang RM600 dalam masa 3 bulan dan menjadi jutawan dalam masa 6 bulan sahaja. Ramai yang akan datang. Betul tak? Tapi kalau topik kita minggu depan, apakah mindset yang diperlukan untuk mendapatkan RM300,000 dalam masa 3 bulan dan menjadi jutawan dalam masa 6 bulan? Orang pun macam perkataan mindset tu kadang-kadang tabu. Perkataan hati tu kadang-kadang tabu. Orang tak dapat relate. Orang tak dapat cari dia punya titik pertemuan. Apa kaitannya mindset hati dengan hasil yang aku nak? Dan kebanyakan orang percaya, ni belief. Kebanyakan orang percaya yang penting adalah cara dia, tips dia, kaedah dia, strategi dia. Dan hari ini kita pun mengeluarkan masa dan tenaga kita, malah wang ringgit kita untuk membayar nak tahu tentang strategi, cara dan kaedah, berbanding dengan berusaha mengubah mindset ni, minda ni kat dalam ni. Dan kalau kita tengok dalam piramid ni, mindset adalah yang lebih bawah lagi, di atas kepada knowledge. Jadi mindset ini sangat penting kepada mendapatkan apa yang kita mahu. Ini dia punya salah satu dia punya rahsia. Kalau kita hari ini nak berjaya dalam perniagaan yang kita buat, apa saja yang kita nak usahakan, kembali balik semula kita kena check what kind of mindset yang kita ada. Cara berfikir. Itu mindset. Maknanya positive
atau negatif. Ni ada orang contoh mindset contoh mindset. Okey. Saya nak buat contoh macam mana? Okey. Kita berjalan dengan kawan kita, ni contoh biasa. Kita berjalan dengan kawan kita di satu mall. Kawan kita dan kita dua-dua suka donat. Kita tengah berjalan di mall, kalau di mall tak ada panas tengah hari, kat luar mall lah, dia ada panas tengah hari. Kita berjalan dengan kawan kita di luar mall, ada panas tengah hari. Kita sama-sama suka donat, tiba-tiba ada gerai kat depan beri donat. Dia berikan donat secara percuma, free je. Jadi macam mana cara nak dapatkan donat ni? Pergi je kat gerai tu, hulur tangan, dapat donat. Itu je pun, tak ada apa-apa. Jadi kita pun cakap dengan member kita, jom kita ambil donat tu. Cuma ya. Member kita kat sini, tak nak lah. Kau tengok tu, beratur punya panjang. Bro, kena beratur je. Tapi donat tu kan percuma. Tak nak aku. Beratur panjang. Panas ni. Dua orang minat sama. Dua-dua nak makan donat. Okay. Satu orang, bila nampak donat tu, dia hanya nampak donat. Hasil, result, donat tu result. Dapat donat tu result, hasil. Jadi, apa sahaja perkara yang dia kena buat untuk dapat donat, dia akan lalui. Maknanya sekarang ini, dia perlu beratur. Beratur lah. Tapi member Mamat kawan dia ni, bila dia nampak kepada hasil, benda pertama yang masuk dalam otak dia adalah segala halangan untuk mendapatkan hasil tadi. Dan dia nampak halangan tu menyebabkan dia tidak mahu mengambil keputusan, tidak mahu mengambil tindakan untuk mendapatkan donat tu. Faham ke tak faham? Dan anda boleh test siapa diri anda. Adakah anda ini jenis orang yang kalau dah set satu perkara, yang anda nampak cuma perkara tu sahaja. Dah set nak pergi Johor, yang anda nampak nak sampai ke Johor. Kalau perlu sewa motor, sewa kereta, naik bas, saya akan sewa, saya akan naik bas. Kalau kena bayar tol, saya akan bayar tol. Kalau perlu lalu polis, saya akan cari surat kebenaran. Saya akan berusaha menghadapi semua perkara ini demi mendapatkan apa yang saya mahu ataupun cita-cita ataupun tujuan. Ada satu manusia yang lain dah set nak pergi Johor, awal-awal lagi dia dah buat senarai. Kenapa dia tak boleh pergi Johor? Kau tahu tak nak pergi Johor tu kau kena sewa kereta, kita dah lah tak ada kereta. Lepas tu nak kena bayar tol, lepas tu nanti ada polis, kau tahu tak dengan polis nanti lagi banyak kerenah dia nak surat daripada kau, kita kena pergi balai polis. Tak payahlah. Simple. Itulah mindset. Cara kita berfikir. Power tak power kalau kita boleh ubah cara kita berfikir. Jadi lepas ni, kalau jumpa halangan, salah satu benda yang you kena tanya mentor, cuba tanya mentor you, upline you. Kalau upline you tak boleh jawab, you minta tolong yang lebih tinggi lah maksudnya. Tapi tanya, apa yang saya kena ubah cara saya fikir ni supaya saya dapat apa yang saya nak? Nampak tak? Ada yang melihat contoh rejection sebagai kegagalan. Buat presentation, nak terangkan pasal produk, kena reject. Mindset. Ini semua kegagalan. Failure. Bila fail, apa rasa di hati? Down. Tak semangat. Kecewa. Tapi orang yang dedicate nak berjaya, bila kena reject dengan mindset, kalau aku kena reject, aku belajar satu cara bagaimana orang reject dan aku boleh belajar nantinya kalau ada orang lain yang reject dengan perkara yang sama, macam mana aku nak jawab. Lebih banyak aku kena reject, lebih banyak pengetahuan aku tentang rejection dan bagaimana aku nak menjawab semua rejection ini.
dan semakin hampir aku dengan kejayaan untuk menjual produk ini. Dua pemikiran yang berbeza. Mindset. Itu namanya mindset. Okey. Sama juga dengan minggu lepas saya cerita tentang ilmu. Ada orang mindset ilmu ini patutnya percuma, murah, senang. Because that's the mindset. Sebab apa kita ada mindset tu? Sebab saya dah cerita juga minggu lepas, dalam negara kita kebetulan pendidikan itu dibayar oleh wang cukai. Bangunan, elektrik, air, guru yang mengajar, buku teks, semuanya dibayar. Orang lain bayar. Kita bayar sikit je. Jadi kita rasa benda tu murah. Sehingga kan apabila ada yang menawarkan pendidikan yang berbayar yang kos tinggi di sekolah private ataupun melalui tuition dan sebagainya, kita merasakan kadang-kadang ini tak betul. Ini penindasan. Ini kezaliman. Mana ada nak belajar mahal macam ni? Ini semua nak ambil duit orang. Contoh. Jadi akhirnya kita hanya ada channel-channel yang kita boleh belajar yang limited. Tak banyak channel-channel ni. Kita kena mengikut channel-channel daripada kerajaan ataupun NGO yang menawarkan pendidikan-pendidikan yang percuma ataupun murah. Dan kita tidak dapat mengikuti pelajaran ilmu daripada channel-channel yang memerlukan kita berbelanja ataupun invest. Kerana kita tidak sanggup untuk berbelanja disebabkan mindset. Change your mindset, change your result. Wah, seronok. Okay. Next, ada lagi tak? Ada. Dah pukul apa? 10.21. Allah, jangan part 3 sudah. Tak mau part 3. Nak habiskan. Okay. Next. Oh, rupanya akhirnya ada sesuatu yang lebih dalam, yang lebih foundation daripada knowledge itu sendiri. Wow, ada rupanya. Jadi sebenarnya dalam piramid ni dia nak menceritakan apakah yang lebih penting daripada ilmu yang kita dapatkan, iaitulah bagaimana mendapatkan ilmu tu. Ini yang lebih penting. Okay, jadi kita kena change environment untuk kita trickle dan membuat perubahan yang sangat besar sehingga kan kita mendapat hasil yang kita mahu. Environment ini akan mengubah semua elemen di atas tadi. Semua. Sebab dia paling foundation, yang paling bawah setakat ni. Nampak tak? Environment. Environment adalah semua benda di sekeliling kita. Semua. Environment bukan udara. Environment bukan rumah. Environment bukan cuaca. Environment bukan kawan sahaja. Environment adalah semua yang mengelilingi kita. Bukan secara fizikal saja, tetapi secara kontrak, perhubungan, social kontrak, perhubungan. Social media adalah environment. Nampak? Di alam maya pun kita ada environment. Siapa kata environment sekadar apa yang kita rasa saja? Bukan. Apa saja yang berada di sekeliling kita. Okay, so mari kita bahaskan. Contoh, kawan-kawan kita adalah environment. Sebab apa? Sebab apa sahaja yang kita berbualkan dengan kawan menjadi sebahagian daripada ilmu ataupun input yang kita dapatkan. Kalau dia itu dapat info 10 tahun yang lalu dan tidak updated, maka kita juga berada di dalam environment yang akan menyebabkan kita ketinggalan zaman. Kalau dia dapat input benda yang tak betul dan disampaikan kepada kita, dia akan menyebabkan kita ada dalam environment yang terdedah kepada fitnah. Kalau dia mendapat input dan dia punya persepsi negatif, dia bercerita kepada kita secara negatif, aura dia negatif, vibe dia negatif, kita berada di dalam environment yang akan menyebabkan kita menjadi orang yang negatif. Jadi orang kata kalau you nak berubah, you tukar kawan. You putus kawan. Sebenarnya kita bukan nak tukar orang tu. Kita nak tukar input yang kita dapat daripada orang.
maknanya perbualannya, maklumat yang disampaikan, vibe dan auranya. Itu yang kita nak ubah. Bukan kita nak condemn ataupun merendahkan orang, tidak. Tetapi kita nak dapatkan yang lebih baik. Kadang-kadang kita terpaksa tukar orang itu. Sebenarnya bukan tukar orang, tukar topik perbualan, tukar maklumat yang disampaikan, tukar cara maklumat tu disampaikan. Bayangkan orang yang datang kat kita, muka bengis, kau tengok kau, kau tengok Mamat tu, kau tengok member kita tu, entah apa nak jadi, ngisap dadah sekarang, ini semua sebab perangai dia yang tak betul, kau hajar dengan mak dia, curi je kerja dia, tak ada benda lain. Berbanding dengan orang yang datang kat kita dengan, hai, hebat kau hari ni. Oi, tadi pun aku jumpa sahabat-sahabat kita. Hebat. Dia orang niaga sekarang. Dia orang ada macam-macam. Ada satu tu kawan kita tu sekarang ni sap dadah lah. Aku rasa kesian tau dekat dia. Aku rasa kita memang kena ambil tindakan. Kita kena tolong dia. Kalau bukan kita yang tolong dia, siapa nak tolong dia? Jenis orang yang berbual dengan kita. Nampak tak? So, itu baru manusia. Orang, kawan, sahabat, keluarga, teman, jiran, tetangga. Ini yang orang-orang. So, yang kita nak tukar sebenarnya tadi saya ulang balik. Topik perbualan. Info yang kita dapatkan. Mindset yang ditransfer dekat kita. Vibe ataupun aura. Kita nak mengelakkan daripada info yang salah. Tapi kita nak dapat info yang betul. Ideas. Orang yang betul menimbulkan ideas kepada kita. Orang yang lebih bagus menimbulkan semangat dan dia menolak kita untuk pergi ke depan. Sedangkan orang yang tak betul, dia menarik kita untuk ke belakang. Jadi penting tak orang? Penting. Dan contoh lagi tentang orang apa? Cuba kita tengok 5 atau 10 orang yang paling dekat dengan kita. Adakah kita ini orang yang paling tinggi pendapatannya atau yang paling rendah pendapatannya? Contoh, kalau kita nak bercakap tentang memajukan diri kita in terms of pendapatan. Kalau kita orang yang paling tinggi pendapatan di dalam kumpulan kita, itu adalah sesuatu yang kita boleh upgrade. Kita kena cari kawan-kawan, orang-orang yang pendapatannya lebih tinggi daripada kita. Barulah dia boleh tunjukkan kepada kita macam mana nak dapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Dan kita akan rasa bahawa ada satu orang yang boleh ada pendapatan yang tinggi. So kita akan dapat the potential. Ingat tak minggu lepas, kalau tak silap saya bincangkan tentang potential. Kita nak percaya tentang potential diri kita. So kalau kita tengok dalam kalangan kawan kita, akulah yang paling kaya, kat manalah potensinya untuk kita jadi lebih kaya daripada kita sekarang? Yang paling dekat dengan kita pun sebenarnya kita dah paling kaya. Sebab itu kita harus ada connection dengan orang yang lebih kaya. Itu kalau cerita tentang duit atau pendapatan. Kalau kita cerita tentang agama, orang yang lebih tinggi ilmu agamanya. Kalau kita cerita tentang kesihatan, orang yang lebih sihat daripada kita dalam kumpulan kita. Any aspect dalam kehidupan kita, kita jangan ada yang paling tinggi. Susah. Kita kena biarkan diri kita berada di tengah dan di bawah supaya kita boleh meningkat. Itu kalau orang. Environment juga melibatkan kepada media. Surat khabar apa yang kita baca? Politik, Utusan, Berita Harian, Sinar, Harakah Daily, Harian Metro. Apa yang kita baca menentukan knowledge yang kita dapat. Dan sumber knowledge itu akan membentuk kepada mindset. Tengok piramid. Tengok. Jadi sama ada media yang kita baca itu sahih ataupun tidak. Infonya tepat ataupun palsu. Maklumat yang disampaikan itu memfitnah ataupun sebenarnya menaikkan darjat seseorang. Pembacaan akan mengubah mindset kita. Jadi penting untuk kita ada filter. Kalau filter kita tak bagus, kita kena ubah bahan bacaan. Jangan biar bahan bacaan yang sama. Buku yang kita baca,
surat khabar yang kita baca, majalah yang kita baca. Apa lagi yang kita baca? Yang printed material. Mungkin itu sahaja. Mungkin itu. Tetapi dalam dunia moden sekarang ini, saya bawakan satu lagi elemen environment yang maha dahsyat. Ini betul-betul maha dahsyat. Dulu tak ada dahsyat macam ni. Sekarang ni dia maha dahsyat. Apa dia? Social media. Ini maha dahsyat. Dulu, kalau kita contoh dengan anak-anak, kita compare anak-anak dengan keluarga kecil ataupun dengan orang kampung. Sekarang kita rasa down sangat-sangat ni. Anak aku tak bagus. Kenapa? Kau tengok dalam social media, budak tu umur 2 tahun dah boleh buat apa? Budak tu umur 3 tahun dah boleh buat apa? Kau tengok anak tu boleh buat apa? 7 tahun dia boleh buat apa? Sebab comparison kita kepada jumlah manusia yang jauh lebih ramai. Environment yang kita nak compare jauh lebih dahsyat dan luar biasa. Inilah social media. Secara kita tak langsung, kita kadang-kadang kita tak sedar. Environment kita sekarang terlalu banyak dipengaruhi oleh social media. Dalam social media tu adalah orang. Ingat sebelum zaman social media, siapa yang kita benarkan bercakap dengan kita? Orang yang ada akses kepada nombor telefon kita. Orang yang ada akses ke rumah kita. Orang yang ada akses untuk duduk, minum kopi dekat warung mamak dengan kita. Orang yang ada akses datang ke rumah buat usrah dengan kita. Ini orang-orang yang ada akses untuk bercakap dengan kita. Paling lebihlah tulisan orang-orang melalui surat khabar, melalui majalah, melalui stesen televisyen yang kita tonton, radio yang kita dengar. Basically itu sahaja. Di zaman social media, orang yang kita benarkan ada akses kepada kita, tulisan dia kita boleh baca, idea dia kita boleh dengar, percakapan dia kita boleh dengar, apa saja yang dia tontonkan kepada kita, kita boleh lihat di social media. Siapa? Semua orang. Semua pengguna social media. Kecuali kita block dia. So ini yang saya katakan sangat bahaya. Sebab itu nak gunakan social media, kita kena hati-hati. Buat following yang betul. Siapa yang kita tak follow, buat setting. Jangan benarkan apa-apa konten daripada orang yang kita tak follow tembus pada kita. Tapi susah. Sebab dia bergantung kepada social media tu sendiri. Teknologi itu sendiri. Yang sentiasa berubah setting dia. Jangan follow orang yang tidak perlu di-follow. Kalau kita tidak boleh filter ataupun tidak pandai filter. Kalau kita pandai filter, kita boleh baca dan abaikan. Kita boleh baca dan kita boleh ada argument menentang. Itu tidak ada masalah. Yang saya maksudkan ini, kalau kita memang orang yang mudah terpengaruh. Jangan. Follow yang betul, yang tak betul, unfollow. Sebab kita bertanggungjawab untuk diri kita sendiri, filter maklumat yang sampai kepada kita. Environment kita apa lagi? Habit adalah environment kita. Habit, kebiasaan kita. Apa yang kita buat? Apa yang ada di rumah yang kita gunakan? Adakah benda itu leading kepada positivity atau leading kepada negativity? Environment. Duduk dekat dengan surau berbanding duduk dekat dengan kelab malam. Contoh. Environment. Stesen radio yang kita buka by default yang ada. Stesen TV yang by default yang kita buka yang ada. Kalau boleh, satu tips nak berjimat zaman COVID ni, buang je Astro. Jimat duit, tak payah tengok channel-channel yang macam tu. Ada banyak lagi channel yang baik-baik yang kita boleh capai. Nampak tak? Okey. Sebab sekarang ini kita boleh gunakan alternatif untuk dapatkan channel-channel hiburan, agama dan sebagainya secara mengikut apa yang kita nak berbanding dipertontonkan. Itu maksud saya. Jadi ini
topiknya adalah pilihan. Kita nak mengawal pilihan yang ada, bukannya disogokkan saja. Kalau kita gunakan media yang membolehkan kita kontrol, play when we want to play, stop when we want to stop, that's good. That's yang terbaik. Saya baru tengah belajar ni, saya baru subscribe satu lagi course dengan Mind Valley, dengan mentor saya. Saya ada mentor baru. Saya baru start belajar 2 hari lepas. Bersama-sama dengan Vaishal lah kan. Saya sekarang tengah belajar bagaimana untuk fokus dan bagaimana untuk immune terhadap overwhelm. Maksudnya immune terhadap banyak sangat perkara yang ada dalam persekitaran, isu, banyak sangat information overloaded. Maksudnya kan, banyak sangat handling. Basically saya handling maximum Malaysia and Indonesia too much. Macam mana nak elakkan daripada overwhelm? Tahu tak overwhelm? Macam dada, bahu berat macam tu kan. Lepas tu boleh fokus. So, dalam perbincangan ada soalan. Jadi saya perlulah buang semua benda ni. Saya tak bolehlah berhibur, saya tak bolehlah itu, saya tak boleh jumpa kawan. Dia kata, no. Tidak. Tidak sama sekali. Dia kata, buat apa yang you nak buat. Tidak ada masalah. Tetapi you kena pastikan you ada kontrol. You ada kontrol terhadap apa yang you nak buat. Ini yang penting, dia kata. Dan saya belajar satu perkara yang baru, tukar topik sekejap saja. Nanti kita boleh ada satu Zoom session yang lain. Dia kata, dalam apa yang saya baru belajar macam ni, jangan lagi bergantung kepada to-do list. Saya macam shock. Aduh, to-do list jangan pakai Wow. Antara reason dia bagi kenapa you jangan pakai to-do list, dan dia bukan kaedah dan teknik yang terbaik, sebab bila kita ada to-do list, untuk kebanyakan orang, kadang-kadang to-do list tu tak sempat siap pun. Jadi dia akan dragging dan dibawa pada hari esok, dia tunda dan sebagainya. Dan kalau kita punya satu pemikiran ataupun jiwa yang tidak tepat, kita akan rasa macam useless, tak guna, fed up, bengang. Sebab apa? To-do list kita tak selesai. Bawa lagi besok. Bawa lagi, tertunda lagi. Itu kita dengan diri kita. Kadang-kadang macam mana perception orang terhadap diri kita dengan to-do list kita. So dia kata, ini yang saya tengah belajar, tekniknya saya masih belum belajar dan saya sedang nak belajar. Benda yang paling hebat yang you boleh buat adalah you memang dah ada ketetapan apa yang you nak buat. Basically jadual lah, by jadual. 8 sampai kan pukul 10, 11 sampai pukul 12. You dah tahu apa yang you nak buat. Tetapi di saat you buat apa yang you buat, you tidak ada distraction. You become somebody indistractable. Itu bahasa Inggeris yang tak ada dalam kamus bahasa Inggeris. Sebab itu perkataan yang diwujudkan. Indistractable. Maknanya, you fokus buat apa yang you buat, you tak tiba-tiba, nak kena check email dululah. Nak kena check WhatsApp ni baru masuk. Tengah-tengah, you fokus buat kerja you, tiba-tiba kena jawab call. Tiba-tiba kena call. Tiba-tiba ada panggilan. Tiba-tiba ada notification masuk. Nak kena tengok sekejap lah. Tiba-tiba, lapar, nak kena ambil air. You kalau boleh buang semua distraction dan fokus kepada ketetapan yang you dah buat, that's the best thing to do in life. Dan orang yang follow that kind of technique, biasanya buat lebih banyak daripada orang yang fokus kepada to-do list. Sebab dia betul-betul crampkan masa dia, fokus buat apa yang dia buat tanpa distraction. So, patah balik environment. Environment penuh dengan distraction. Penuh dengan distraction. So, kita kena belajar untuk identify, untuk jadi orang yang bertanggungjawab, buang apa yang distract aku. Saya bagi satu contoh cerita dongeng. Ada seorang ni, dia nak melintas sebuah sungai. Tetapi di tepi sungai itu, ada makhluk-makhluk yang boleh berubah rupa, menyanyi, bersiul. Tapi makhluk-makhluk ini jahat. Dia makan orang. Dia makan manusia. So, bila manusia melintas,
dia akan berubah menjadi orang yang cantik, dia akan nyanyi, dia akan menggoda, macam-macam lah dia nak buat sebab dia nak tarik orang tu. Bila orang tu dah sampai ke tepi, dia akan makan orang tu. So, satu hari ni ada orang ni nak berlintas, dia tahu dah inilah yang dia ujian yang dia perlu lalui. So, apa yang dia buat? Dia minta kelasi kapal, kru kapal dia ikat diri dia dekat tiang. Tak boleh bergerak sama sekali. Apa pun yang terjadi, aku tak boleh buat apa-apa. Tak boleh follow, tak boleh terikut. Lepas tu dia sumbat telinga dia dengan kain, dengan kapas semualah sampai tak boleh dengar. Dan dia berjaya lepas lalu kat sungai itu. Tapi apa sebenarnya moral of the story? Dia bersedia untuk mengelakkan distraction tadi. Dia mengambil tanggungjawab untuk mengelakkan distraction tadi. So dalam konteks kita, kalau kita ada apa-apa di rumah kita, di persekitaran kita, di pejabat kita, di laluan perjalanan kita, di mana-mana pun, kita bertanggungjawab membuang ataupun mengelakkan ataupun membantu kita buang semua distraction itu. Satu contoh dia bagi yang paling mudah, ramai orang nak tidur masih lagi menghadap telefon. Contohnya. Jadi dia kata you pergi beli, ni dekat Amerika lah. You pergi beli alat yang mana pukul 12 malam dia matikan modem router internet. Nanti pukul 8 pagi dia on balik semula. Sebenarnya kalau nak buat benda macam tu dah tak payah pakai alat lagi dah. You boleh setting je dekat router, dekat modem memang boleh setting. Ada time, schedule, boleh on off dengan internet. Supaya kita memang force diri kita, by jam 12 malam contoh, internet mati. Dah tak boleh menghadap social media. Dah tak boleh nak jawab WhatsApp dan sebagainya kan. Pukul 8 ataupun lepas subuh, dia hidup balik semula. Itulah maksud saya terhadap distraction. Apa yang distract kita pada hari ini? Cuba fikir-fikirkan. Semua orang ada distraction dan kita kena ubah. Kalau dalam telefon pakai bukan silent mode, dia ada lambang bulan tu supaya tak keluar notification. Kita buka setting notification kita, buang yang tak perlu dalam notification kita. Apa sahaja, cuba fikirkan. Saya pun tak tahu sebab hidup orang semua lain. Okay? So environment sangat penting. Kalau you perlu berubah, pindah rumah, you pindahlah. Perlu ubah kawan, ubahlah. Ubah semua sekali elemen dalam kehidupan kita. Okay? Saya bercakap secara peribadi, pengalaman peribadi sahaja. Rumah yang saya duduk ni adalah rumah kelima sejak tahun 2011. Dan saya tahu perubahan yang berlaku ke atas diri saya. Personality, karakter, growth. Bukan sahaja kepada diri sendiri, tetapi kepada keluarga, anak yang kecil dan sebagainya. Dia berubah disebabkan saya itu berubah lokasi. Geografi saya, demografik saya berubah. Diri saya juga ikut berubah. Okay? So ini juga adalah satu pilihan. Dah habis belum? Ni kan dah paling bawah, dah habis belum? Belum. Ada lagi. Masih ada lagi elemen yang boleh menghalang kita dapat apa yang kita nak. Oi, pukul apa? 10.45. Jangan 43. Needs. Tony Robbins ajar kepada saya. Dia kata manusia ada 6 keperluan dalam kehidupan dia. Ni bantu kalau saya lupa sebab benda ni kena tiba-tiba je keluar kan dalam kepala. Keperluan untuk kita ada certainty. Kita tahu apa yang akan terjadi. Kita tahu gaji berapa akan masuk. Sebab tu ramai orang susah nak mengubah, nak transition daripada makan gaji kepada berniaga. Sebab salah satu keperluan kita adalah kita kena ada kepastian berapa yang kita akan dapat. Dalam bisnes, tidak pasti. Jadi susah untuk kita berpindah ataupun untuk kita mula berbisnes. Sebab kita suka kepastian. Okay? Manusia juga perlukan kepada benda yang tak pasti. Cuba bayangkan sahaja, hari-hari kita tahu kita akan buat benda yang sama. Apa jadi? Bosan gila kot. Kehidupan itu dah tak thrill dah. Dah tak mencabar, dah tak fun. Jadi, uncertainty, benda yang tidak pasti adalah satu benda yang manusia perlukan.
Sebab apa? Dia adalah cabaran, dia ada bukan cabaran, apa dia? Betul lah, mencabar kan. Dia adalah fun sometimes. Kita semua sukakan surprise kan, betul tak? Siapa yang tak suka surprise? Bohong. You cuma suka surprise yang you suka je. Hadiah yang you suka je. Jadi, keperluan ketiga manusia adalah love dalam relationship, kasih sayang. Itu juga satu keperluan. Keperluan manusia yang keempat adalah significant. Significant ini, minta maaf saya mengingat daripada dalam kepala sebab tak ada nota. Significant ini adalah keperluan untuk kita merasa berguna. Not feeling useless. Kita merasa ada status. Ada keperluan nak rasa bangga. Sebab itu, banyak daripada apa yang kita usahakan adalah bergantung kepada apa yang orang lain akan cakap pasal kita. Kita nak beli kereta bukan mengikut kereta yang paling kita nak, tetapi kereta yang orang lain akan cakap bahawa kita berjaya, kita sukses. Contoh. Dan kita upload ke social media bukan mengikut kepada apa yang kita paling suka kadang-kadang, tetapi mengikut kepada apa yang orang lain paling suka nak like, comment dan love dan share. Jadi kehidupan itu banyak bergantung kepada orang lain, bukan diri kita. Itu keperluan untuk signifikan. Dua lagi keperluan adalah keperluan untuk belajar, membangun, keperluan untuk tumbesaran, untuk growth, untuk growing daripada ilmu, pendidikan, pendapatan dan sebagainya. Dan akhir sekali, keperluan untuk memberi, keperluan untuk bersedekah, menyumbang, menabur bakti. Itu juga keperluan. Daripada 6 keperluan ini, 2 keperluan yang ada pada kebanyakan manusia adalah keperluan untuk certainty dan significant. 2 keperluan ini adalah keperluan yang paling tak boleh sebenarnya berada di atas, tetapi sekarang ini kebanyakan manusia 2 keperluan ini ada yang paling atas. Keperluan untuk certainty maksudnya dia nak semua benda dalam hidup ini memang dah jelas, dah tahu, dah confirm. Kalau tidak, hidup haru biru. Kalau kita ada keperluan ni tinggi sangat, ada ke atas, maknanya kita tak boleh berniaga. Kita tidak boleh menghadapi cabaran. Dan kita tidak boleh ada perubahan, peningkatan. Sebab kita tidak boleh ada changes. Keperluan untuk certainty ini, dia berlawanan dengan keperluan untuk ada perubahan. Keperluan nombor 2 yang tak bagus yang kebanyakan orang ada adalah keperluan untuk untuk significant. Buat apa-apa sebab nak orang tahu. Buat apa-apa sebab nak ada perasaan bahawa apa yang aku buat ni betul dan sebagainya. Basically kita mengikut orang bukan mengikut diri kita. So apa yang kita kena ubah? Kita kena ada 2 keperluan lain. Keperluan yang lain yang 2 yang patut berada di atas adalah keperluan untuk sentiasa growing dan juga keperluan untuk sentiasa memberi. Ini 2 yang perlu berada di atas. Dan anda tengok dalam piramid. Balik ke piramid. Keperluan ni dia berada di antara emosi dan decision. Jadi dia macam ni. Dalam keadaan kita ada emosi yang mana kita mungkin sedih melihat orang lain susah. Tengok kita sedih melihat orang lain tak ada makanan. Berdasarkan keperluan kita, apakah keputusan yang kita akan ambil? Tengok piramid. Emosi kita sedih. Tapi kita nak buat decision ke atas ni. Kita jumpa orang yang susah, tak ada makan. Kalau keperluan kita ada signifikan, kita akan bersedekah. Tetapi bagaimana kita memberi sedekah? Kita akan memberi sedekah, tangan kanan beri, tangan kiri tahu, satu dunia nampak. Jadinya tidak ikhlas. Sebab keperluan kita untuk rasa berguna, untuk dihargai, untuk orang berterima kasih itu ada di atas. Jadi bila kita membantu, kita tetap membantu.
Tetapi decision kita membantu itu bersama dengan cara yang macam tu. Tetapi kalau keperluan kita adalah untuk memberi, mengatasi untuk ada rasa signifikan, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu apa yang kita bagi. Itu beza dia. Jadi itu adalah penting untuk kita kenali dalam piramid ini. Okay, saya dah kena cepatkan dah. Next. Ada 2 lagi. Kita ada mentor. Wow. Mentor ini 3 daripada bawah. Dah lah, kita dah tahu, dah belajar ubah environment. Kita dapat knowledge. Guess what? Rumah dah paling cantik, lokasi paling cantik, kawan-kawan yang paling cantik, teman-teman, buku, channel, semua yang paling absolutely best. So knowledge yang kita dapat pun absolutely best. Knowledge tu authentic, knowledge tu verifiable, tidak palsu. Knowledge itu adalah knowledge yang tidak fitnah, yang betul, info pun betul, maklumat pun betul, ilmu pun betul, semua dah betul dah ni. Dan dia daripada knowledge tadi akan membentuk mindset. Tetapi sebelum dia membentuk mindset, siapa diri kita? Bagaimana kita dibesarkan? Apa kemampuan IQ kita? Setinggi mana empati kita? Bagaimana hati kita? Setiap orang berbeza-beza. Jadi walaupun 2 orang yang berada di dalam environment yang sama, dia mendapat ilmu yang sama, tetapi terjemahan kepada ilmu tadi boleh jadi berbeza. Ilmu sama, environment sama, mindset berbeza. Sebab itu di antara ilmu dan mindset, kita perlukan mentor. Dalam Islam cakap, jangan berguru tak ada cikgu, nanti setan datang kat tengah-tengah. Itu kata orang-orang kita. Betul tak? Sebenarnya kurang lebih lah tu. Kurang lebih. Kalau kita tidak ada cikgu, seolah-olah kita sedang membaca Al-Quran dan cuba membuat tafsiran tanpa ada orang yang di dalam bidang tafsir dengan kita. Kelaut kita. Kelaut. Dalam Quran cakap, you kena angkat pedang berperang. So kita angkat pedang hari ini. Kita tak ikut tafsir simbolik daripada angkat pedang itu apa. Itu contoh je lah. Mentor ataupun cikgu yang boleh menterjemahkan ilmu tadi. Sebab itu kena ada mentor. Kena ada mentor dan mentor yang betul. Yang tahu apa yang dia cakap. Yang tahu dunia yang kita nak capai ni. Kalau mentor kita salah, environment dah betul, ilmu dah betul, mentor kita songsangkan. Habis. Tapi kalau kita tak ada mentor langsung, maknanya kita akan hanya menurut diri kita sendiri. Jadi yang ini saya nak kupas lebih sikit boleh tak? Ambil masa sikit boleh? Hai, 10.53. Kebanyakan yang kat sini beragama Islam. Benda yang kita kena percaya adalah Allah membolak-balikkan hati kita. Salah. Allah boleh membolak-balikkan hati kita. Jadi selalu kita minta doa kepada Allah supaya jangan membolak-balikkan hati kita. Tu. Dan kita juga percaya kepada makhluk gaib. Basically dalam list 6 rukun iman, semuanya adalah gaib. Kita percaya kepada benda gaib, termasuklah kejadian makhluk Allah yang lain, iaitu syaitan dan jin. Dan kita tahu kerja syaitan kerjanya memang asyik nak bawa manusia terkumban ke dalam neraka. Basically itu dia punya goal lah. Dan kejadian jin juga ada macam-macam function. Dan jin juga ada banyak bentuk. Kan? So jin juga ada banyak fungsi dia. Termasuklah yang baik dan termasuklah yang jahat. Dan sebahagian daripada benda yang jin buat ini adalah mempengaruhi pemikiran manusia. Kesihatan, pemikiran, biologi, fisiologi. Okay? So kalau kita beriman dengan perkara gaib,
kita akan tahu benda ini adalah benda yang berlaku. So that is also why kadang-kadang tak cukup sekadar kalau kita hanya bergantung kepada mentoring ataupun pertahanan firewall yang nyata semata-mata. Kita juga kena ada pendinding direct dengan Tuhan. Maka terjadilah kita diajar juga untuk mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dan juga selawat-selawat. Contohnya. Itu belajarlah dengan mentor yang betul. Saya cuma beri idea sahaja. Okay? Nak belajar, kita boleh belajar. Tapi dalam sesi yang lain, sebab saya juga berguru dengan guru-guru yang ini. Guru-guru yang boleh mengajar saya tentang kejadian makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Diorang rupa bentuk macam mana, ada tak kat sekeliling kita, apa yang dibuat pada kita. Kadang-kadang kita ni sakit, tuan-tuan. Kadang-kadang kita ada kanser, kadang-kadang kita ada gastrik. Tetapi sakit itu sebenarnya benda yang fizikal, tetapi sebenarnya asbab dia adalah kerana usikan dan juga pengaruh daripada benda-benda gaib. Benda-benda tu kadang-kadang ada. Samalah juga dengan mindset kita. Kadang orang boleh jadi gila isim lah, gila apalah kan. Mindset dia boleh berterabur lah, boleh songsang lah, boleh negatif, boleh positif sebab ada yang duk membisik kan. Dan kalau kita beriman juga, kalau di tatkala kita nak mati, masa COVID ni pun ada orang cerita masa dia koma, mak bapak sendiri datang. Mak bapak datang minta dia untuk tidak beriman. Jangan mengucap dua kali syahadat. Maksudnya bukan mak bapak dia lah. Itu adalah jelmaan yang sentiasa menghasut dalam keadaan kita sedar ataupun tidak. Jadi itu adalah kekuatan lain yang kita boleh cari untuk membentuk mindset ini tadi. Wallahu a'lam bissawab. Saya saja selitkan. Okay, next. Saya patut cerita dulu baru buka slide ni, tapi dah terbuka dulu. Dan akhirnya, sebenarnya benda yang terakhir tuan-tuan, masa tidak mengizinkan. Benda yang terakhir ni benda yang paling penting. Sebenarnya kita ni boleh merancang je. Tuhan menentukan. Tu je saya nak cakap. Kita boleh berusaha dan planning yang terbaik. Kita boleh betulkan semuanya. Environment, knowledge, mentor, mindset, belief system, perception, emotion, our needs, decision, action, pray. But at the end of the day, Tuhan Maha Kaya, Tuhan Maha Kuasa, Dialah yang menentukan segala-galanya. Itulah at the end of the day. Jadi kita kena tahu benda-benda ni. Kenapa? Kalau kita tak faham tentang benda yang last ni, apa yang akan jadi pada kita? Kita buat satu benda, tak jadi. Lepas tu kita kecewa. Lepas tu kita stop. Kita berhenti berusaha. Kita buat satu benda, tak dapat apa yang kita nak, kita sedih. Kita buat satu benda, tak dapat apa yang kita nak, kita mengamuk. Kita buat satu benda, apa yang kita tak dapat apa yang kita nak, kita salahkan orang lain. Kita buat satu benda, tak dapat apa yang kita nak, kita makin jauh dengan Tuhan. Macam-macam lah. Senang cakap, kalau kita tak tahu satu benda ni, ini saya nak beritahu straight forward je ni. Semua benda yang kita nak ni, hasilnya bukan kita yang tentukan. Itu je. Tuhan yang tentukan. So apa yang kita boleh buat? Setelah all this, apa yang kita boleh buat? Kita hanya boleh buat yang terbaik. Oh my God, saya feel apa gunanya saya belajar dah 2 minggu 2 sesi ni. Saya dah betul-betul nak belajar. Sebab saya memang nak sangat dapat apa yang saya nak. Tak boleh. You hanya boleh buat yang terbaik. Itu je. So, apa yang you boleh buat sebagai penambahan adalah you kena tukar definisi sukses. You kena ubah maksud kepada perkataan sukses itu sendiri. Kejayaan itu sendiri. You tak boleh happy kerana you sukses. Tak. You tak boleh rasa bahagia hanya kerana you dah capai apa yang you nak. You tak boleh gembira ataupun rasa excited bila mana you dapat apa yang you nak. Bukan, tak boleh. You kena appreciate. You kena bersyukur. You kena ikhlas dengan apa yang you buat. You bersyukur dengan progress yang you dah dapat. Itu rahsia dia. The progress. Tony Robbins pun cakap tadi. Saya tak tahulah Tony Robbins cakap apa. Tapi
Kalau kita bersyukur dengan semua milestone yang ada, dengan setiap langkah dan perjalanan kita menuju ke arah apa yang kita nak capai. Dan kalau kita boleh membuang apa yang kita expect dan mengubah apa expectation kita kepada kesyukuran, kita akan bahagia, kita akan smiling, kita akan gembira, kita akan ketawa, kita akan rasa fulfillment dalam hati. Itu yang kita kena buat. Dan kita tidak pernah berhenti berusaha. At the end of the day. Okay? So, apabila kita nak capai ni, memang kita kena repeat dan ulang dan ulang. Sebagaimana orang-orang sebelum kita. Orang-orang yang berjaya mencipta lampu. Membuat percubaan beribu kali. Orang yang berjaya membuat Disneyland, Disney World, yang mana dia dikatakan tidak mempunyai kreativiti. Orang yang berjaya menghasilkan KFC, dia dah berjumpa dengan banyak sangat syarikat yang tak nak beli resepi dia. Orang yang berjaya dalam segala jenis bidang yang menerima 1001 rejection. Kita kena belajar daripada orang-orang sebelum ni. Rahsia orang sebelum-belum ni adalah mereka tidak pernah berputus asa dan mereka sentiasa repeat. Kita kena belajar daripada atlet-atlet peringkat antarabangsa yang sampai peringkat Olimpik. Diorang buat latihan yang sama berkali-kali setiap hari secara konsisten. Orang-orang yang mana semua super duper berjaya, semuanya mengulangi apa yang diorang buat sampai diorang dapat apa yang diorang nak. Persoalan dia kat tengah-tengah ni, macam mana diorang boleh ada semangat, macam mana diorang boleh tak give up, macam mana diorang boleh ada kemahuan yang sangat tinggi sampai diorang tak peduli apa orang lain cakap dan sebagainya. Sebab dia percaya apa yang saya sebutkan tadi. Dia hanya boleh berusaha membuat yang terbaik, tetapi keputusan bukan di tangan dia, keputusan di tangan Tuhan. Sebab itu akhirnya setelah kita buat semua sekali dalam piramid ini, termasuklah berdoa bersungguh-sungguh, sampai ada yang berdoa dengan bertawassul kepada Nabi SAW, akhirnya kita bertawakal. Bahasa Inggeris untuk bukan Muslim ataupun yang bukan, mungkin yang tak berbahasa Arab, bahasa Melayu, tawakal ini adalah submission to God. We submit to God. We put everything to God after we have done everything that we need to be that we need to do. Tawakal, itulah akhirnya. Tawakal ini adalah sumber ketenangan, sumber kebahagiaan, sumber kegembiraan dan sumber kekuatan untuk kita terus menerus berjuang sehingga kita dapat apa yang kita mahukan. Okey. Saya ada terfikir sebenarnya semalam. Sebab sehari ni kita nak bawa topik ni. Ada satu yang macam tak masuk dalam ni. Niat. Piramid ni tak ada niat. Niat. Tak apalah, nanti saya update. Satu lagi saya nak tambah akhir ni sebab tak pernah bawa topik ni dalam piramid ni. Sebab tak ada dalam piramid. Niat ni adalah benda yang sangat penting, tuan-tuan. Semuanya kita mulakan dengan niat. Apa saja kita perlu bermula dengan niat. Dan kita kena tahu niat itu apa. Niat itu bukan lafaz. Niat itu bukan apa yang kita tuliskan. Niat itu bukan apa yang kita baca. Kita nak sembahyang, kita usolli fardal zuhri arba'an rakaat. Itu bukan niat. Itu lafaz. Niat adalah apa yang kita detik dalam hati. Kita nak berpuasa, nawaitu sauma ghadin, itu bukan niat. Itu lafaz dia. Tetapi kita ada detik dalam hati bahawa kita nak berpuasa. Kerana bezanya apa? Dengan niat yang betul, dia membentuk perbuatan. Dia membentuk benda yang jelas dalam kepada kita. Dan hari ini saya nak sentuh sedikit sahaja sebelum kita akhirkan hari ini. Hari ini kita kena tahu kita niat nak berniaga ni apa. Sebab kalau kita niat nak berniaga, sebab nak hidup, sebab kita nak beli beras, nak masak, nak beli lauk,
nak dapatkan pendapatan RM3,000 sebulan, itu niat kan? Itu niat kita. Jadi niat itu akan membentuk perbuatan kita. Akan membentuk clarity, akan membentuk emosi kita, clarity kita terhadap apa yang kita nak capai. So kalau kita memang berniat nak dapatkan RM3,000 sebulan untuk kita makan, ketika mana kita boleh mendapatkan RM3,000 sebulan kerana ada orang yang boleh berikan kita harta karun, maka kita dah tidak akan berniaga lagi. Sebab RM3,000 dah ada, dah capai. Kalau kita berniat untuk membayar segala hutang piutang yang kita ada, sebaik saja kita berjaya membayar segala hutang piutang kita, kita tidak akan lagi berusaha keras dalam perniagaan kita. Kalau kita ada niat nak dapatkan RM10,000, contoh, the moment kita dapat RM10,000 daripada bonus maksima, kita akan slow down dalam perniagaan kita. Tapi kalau kita niat dengan niat yang lebih agung, dengan niat yang lebih mulia, aku berniat, aku berniaga ni nak beri makan anak bini, keluarga, mak bapak, mertua, atuk, nenek, adik-beradik, makcik, pakcik, sebab pertama kita kena utamakan orang yang paling dekat dengan kita, dan aku berniat nak memastikan tidak ada jiran-jiran aku yang lapar, dan aku juga berniat nak membolehkan lebih ramai orang yang tidak kelaparan dan sebagainya. Pendek kata, kita niat benda yang baik untuk orang lain. Probably that's the best niat yang kita boleh buat dalam satu-satu perniagaan. Sebab dia akan memberikan kita clarity, memberikan kita benda yang sangat jelas. Hari ni, kenapa kita tidak boleh berputus asa? Kita dapat memberikan alasan kepada diri kita berdasarkan niat kita tadi, kenapa kita kena ubah environment kita. Sebelum ni kita rasa mungkin, kenapa aku nak tukar rumah? Kenapa aku nak tukar kawan? Aku cuma nak dapatkan RM3,000 je. RM3,000 ni boleh campur-campur daripada sini, daripada situ. Tetapi kalau kita niat untuk orang lain dan benda tu sangat besar, kemungkinan dia memberikan kita asbab untuk kita tukar environment, asbab untuk kita belajar lebih banyak, asbab untuk kita cari mentor, tukar mindset, asbab untuk kita tukar belief, perception, asbab untuk kita kawal emosi, ubah needs kita dan ubah keputusan yang lebih baik dan massively ambil tindakan dan berdoa dengan cara yang lebih mustajab. So, niat adalah sekali-kalinya saya akan masukkanlah nanti. Untuk batch seterusnya yang go through this pyramid, ketahuilah bahawa akhirnya niat itu juga sangat-sangat penting. Dan ada orang yang dalam kisah-kisah orang yang masuk ke syurga, Allah masukkan dia ke dalam syurga sebab dia dah berniat membuat kebaikan, tetapi dia telah mati sebelum dia berbuat kebaikan tersebut. Cumanya dia dah lebih separuh perjalanan. Wallahualam, musawab, tuan-tuan dan puan. Saya mendoakan segala kejayaan bagi kita semua. InsyaAllah saya memohon ampun dan maaf membawa kalau ada salah dan silap sepanjang membawakan topik ini. Saya berharap apa yang kita dapatkan sama-sama kita boleh gunakan bersama-sama dan memberikan manfaat sebaik-baiknya. Dan semoga kita berpeluang bertemu lagi dengan sesuatu yang lebih bermanfaat buat kita untuk kita gunakan dalam kehidupan kita dan juga dalam bisnes kita, insya-Allah. Jangan lupa sebarkan manfaat ini kerana kita dah diberi, kita dah diajar, sampaikanlah walaupun satu ayat. Okey, tuan-tuan, terima kasih banyak. Saya serahkan balik kepada Tuan Eddie kita yang dah tak sabar nak cabut cabutan betul. Alright. Okey, itu dia, kita bagi tepukan yang gemuruh untuk CEO kita, Encik Saiful Faris.